Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizafran bin Asmadi. Nombor matrik saya ialah 2023353405. Pada hari ini saya akan membincangkan artikel yang bertajuk Amalan Tabayun Netizen dalam Menerima dan Menyampaikan Maklumat di Media Sosial, yang ditulis oleh Rosmawati Muhammad Rashid. Penggunaan aplikasi media sosial di era globalisasi kini telah menjadi satu trend dalam penyaluran dan penerimaan maklumat dengan pantas dan berkesan. Namun, penyaluran dan pengaksesan maklumat tanpa kawalan dapat mewujudkan impak yang negatif terhadap lambakan maklumat yang mempunyai variasi status kesahihannya. Walau bagaimanapun, kesahihan sesuatu berita di media sosial dapat diukur bergantung kepada cara pengguna tersebut mengendali sesuatu maklumat yang diterima. Amalan menyelidik dan membuat penilaian harus dilakukan sewaktu menerima sebarang maklumat dan informasi di media sosial bagi mengelakkan penularan berita palsu. Pengenalan konsep tabayun harus diaplikasikan oleh warga netizen, iaitu proses tapisan, penilaian maklumat dan dengan cermat dan teliti sewaktu menerima dan menyebarkan sesuatu maklumat. Namun, tahap penilaian maklumat di media sosial bergantung pada reaksi dan perspektif netizen terhadap maklumat yang diterima. Faktor latar belakang netizen yang berbeza seperti umur, tahap pendidikan, tahap penggunaan dan sebagainya mempengaruhi cara seseorang pengguna menerima dan menyebarkan maklumat di media sosial. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana amalan tabayun dalam netizen dalam menerima dan menyebarkan maklumat di media sosial. Antara sebab-sebab pentingnya untuk memeriksa berita sebelum diterima atau disebarkan ialah: yang pertama, menjaga keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Penyebaran berita palsu boleh memicu ketegangan sosial, konflik atau kekeliruan yang boleh merosakkan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan memeriksa berita sebelum menyebarkan, kita dapat memastikan bahawa maklumat yang disampaikan tidak menimbulkan ketegangan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat. Selain menjaga keharmonian dan kesejahteraan masyarakat, ia juga dapat memerangi penyebaran berita palsu. Memeriksa berita sebelumnya membantu untuk mengurangkan penyebaran berita palsu. Fenomena berita palsu ataupun hoax sering merosakkan imej, menimbulkan kekeliruan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Dengan memeriksa berita terlebih dahulu, kita dapat memastikan bahawa maklumat yang disampaikan adalah tepat dan benar. Akhir kata, melalui refleksi tentang tabayun, saya sedar akan betapa pentingnya sikap kritis dalam menyebarkan informasi di dunia digital. Penghayatan terhadap tabayun atau kehati-hatian dalam konteks media sosial melibatkan kepahaman yang mendalam dan menerima bahawa sikap kritis dan evaluasi informasi sangat penting dalam lingkungan digital. Itu saja daripada saya. Saya serahkan video pembentangan seterusnya kepada kumpulan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum sir. Nama saya Muhammad Mizat Misudin. Nombor matrik 2023717417. Okey sir, hari ini saya ingin berkongsi pandangan dan ulasan mengenai satu artikel yang benar-benar menarik berkaitan pemasaran melalui media sosial, terutamanya berkaitan dengan kesan kandungan terhadap keterlibatan pengguna. Jom kita selami bersama artikel ini. Okey, artikel ini dia bermula dengan penuh keyakinan menjelaskan bagaimana pemasaran melalui media sosial menjadi semakin penting dalam era digital ni. Kita
kita ditekankan betapa kandungan memainkan peranan yang penting dalam menarik perhatian pengguna. Penekanan diberikan kepada kekuatan kandungan dalam membentuk kesan yang mendalam. Ia bukan sahaja memberi maklumat tetapi membawa pengguna melalui satu pengalaman yang memikat dan berkesan. Satu lagi aspek yang menarik yang dibincangkan ialah kreativiti dalam kandungan. Dalam dunia yang penuh dengan maklumat, bagaimana kita dapat mencipta kandungan yang unik dan memikat perhatian pengguna. Artikel ni juga dia memberi tumpuan kepada bagaimana kandungan membantu membentuk identiti jenama. Dengan kisah yang konsisten, pengguna mula merasa terlibat dan mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan jenama. Penting juga untuk dilihat bagaimana kandungan mampu mempengaruhi keputusan pembelian pengguna. Testimoni dan ulasan memberi keyakinan kepada pengguna untuk membuat keputusan yang lebih yakin. Artikel ini juga dia menekankan bahawa kandungan juga berfungsi sebagai sumber pendidikan. Pengguna kini mencari lebih daripada sekadar menjalankan jualan beli. Mereka mahukan maklumat yang mendalam dan bermanfaat. Bukan sahaja pengikut tetapi komuniti peminat yang aktif. Bagaimana kandungan membantu membina komuniti yang setia dan menjadikan mereka sebahagian daripada perjalanan jenama. Artikel ni tidak lupa menyentuh juga cabaran yang dihadapi dalam mencipta kandungan media sosial yang berkesan. Namun dengan cabaran datanglah peluang untuk inovasi dan pertumbuhan. Akhir kata, artikel ini memberi gambaran menyeluruh tentang peranan kandungan dalam pemasaran media sosial. Bagi saya, ini menjadi sumber inspirasi untuk terus meningkatkan kualiti kandungan dan terus berinovasi. Jadi itulah pandangan saya mengenai artikel yang pertama ini. Untuk artikel yang kedua yang saya akan bahaskan adalah pengaruh media sosial terhadap kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Kesihatan mental masyarakat telah menjadi satu isu yang semakin mendapat perhatian, utamanya dengan peningkatan penggunaan media sosial. Artikel bertajuk pengaruh media sosial terhadap kesihatan mental dalam kalangan masyarakat memaparkan dengan jelas tentang bagaimana platform-platform digital ini mampu memberi kesan yang signifikan kepada kesejahteraan psikologi individu. Dalam konteks ini, artikel menekankan bahawa terdapat realiti yang perlu kita kenali di sebalik dunia maya. Seringkali media sosial menjadi platform untuk memaparkan kehidupan yang terlihat sempurna, yang seterusnya mendorong pembandingan sosial. Tekanan untuk mencapai tahap kehidupan yang serupa sering menyebabkan ketidakpuasan diri dan kehilangan keyakinan. Salah satu aspek yang mendapat tumpuan adalah penggunaan media sosial sebelum tidur yang boleh menyebabkan gangguan tidur. Artikel ini menjelaskan bagaimana hal ini memberi impak negatif terhadap kualiti hidup secara menyeluruh. Pendedahan terhadap kandungan yang mungkin merangsang emosi, terutama isu-isu negatif sebelum tidur, boleh mengganggu ketenangan dan kestabilan emosi seseorang. Kes buli maya juga turut menjadi satu aspek yang ditekankan dalam artikel ini. Fenomena ini bukan sahaja merosakkan imej seseorang di platform maya, tetapi juga memberi kesan mendalam terhadap kesihatan mental mereka. Ini menggariskan keperluan untuk mencipta persekitaran dalam talian yang lebih selamat dan bertanggungjawab. Artikel juga mengajak kepada pelibatan masyarakat dalam usaha meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental. Kesedaran ini tidak hanya terhad kepada individu yang terkesan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pengetahuan tentang impak media sosial terhadap kesihatan mental perlu disebarkan dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Pendekatan yang bersepadu turut diterperinci dalam artikel. Ini bukan sahaja melibatkan individu untuk menjaga kesihatan mental mereka, tetapi juga melibatkan penyedia perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan pemimpin masyarakat untuk menyumbang kepada pembentukan persekitaran yang lebih positif dan sokongan yang lebih baik. Akhir sekali, artikel ini bukan sahaja membincangkan masalah tapi juga memberi panggilan kepada tindakan menentang idealisme dalam media sosial yang mencipta persekitaran yang menerima realiti. Kehidupan yang sebenar adalah langkah-langkah positif yang kita semua boleh ambil. Dengan kesedaran dan tindakan, kita boleh membentuk sebuah masyarakat yang lebih berpengetahuan dan peduli tentang kesihatan mental dalam era digital ini. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal bin Sawadi Luqman, nombor pelajar 2023183251. Kini tiba giliran saya untuk membentangkan pula berkenaan kesan penggunaan media sosial terhadap perpaduan ummah di kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Saya terangkan sedikitlah pengenalan berkenaan dengan topik kita. Menurut Zaliha Muhammad tahun 2004, perpaduan ummah menurut Islam adalah usaha yang dilakukan menerusi permuafakatan untuk membangun dan mengekalkan keselamatan, kesejahteraan dan kemakmuran negara. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2011, perbezaan fahaman politik di negara ini menyebabkan umat Islam dikatakan berpecah belah dan bukan kerana agama. Pada hari ini, perpaduan ummah di negara ini semakin hari semakin pudar kerana budaya fahaman politik yang berteraskan dendam dan benci telah mendominasi kerangka masyarakat sehingga sanggup melakukan apa sahaja terhadap kuasa. Saya akan berkongsi sebuah artikel yang telah ditulis oleh Dr. Afiqah Mio Kamarul Bait. Beliau adalah pensyarah kanan di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau juga memperolehi ijazah Doktor Falsafah dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Kewatanan, penulisan dan pelaporan berita, kewatanan rakyat, komunikasi dan kajian media adalah bidang kepakaran beliau. Terdapat 6 pandangan yang dilontarkan oleh beliau. Pandangan pertama adalah memungkinkan masyarakat Islam di Malaysia untuk berkongsi nilai-nilai agama, maklumat keagamaan dan pengalaman hidup secara segera dan meluas. Platform seperti Facebook, Twitter dan Instagram membolehkan individu menyampaikan pesan-pesan keagamaan, dakwah dan pandangan positif kepada satu sama lain. Salah satu kesan positif penggunaan media sosial adalah memungkinkan masyarakat Islam di Malaysia untuk berkongsi nilai-nilai agama, maklumat keagamaan dan pengalaman hidup. Pandangan kedua adalah mungkin juga terdapat risiko bahawa media sosial dapat menjadi medium yang merosakkan perpaduan ummah. Sebagai contoh, perbincangan atau debat yang kurang beradab mengenai isu-isu sensitif dalam Islam boleh mencetuskan ketegangan dan perpecahan. Pandangan ketiga, memainkan peranan dalam menyebarkan informasi palsu atau tidak sahih berkaitan dengan agama. Pandangan empat, pentingnya literasi media sosial juga perlu ditekankan di kalangan masyarakat Islam. Pengguna media sosial perlu dilatih untuk menjadi lebih kritis dalam menyaring maklumat, memeriksa kebenaran sumber dan menghindari menyebarkan informasi yang tidak sahih. Pandangan kelima, media sosial boleh mewujudkan polarisasi di kalangan umat Islam dengan mengukuhkan pandangan ekstrim dan menyokong perpecahan. Dan pandangan terakhir iaitu yang keenam adalah penyebaran maklumat palsu atau tidak tepat boleh merosakkan persepsi umat Islam terhadap sesuatu isu atau kumpulan tertentu. Komentar terhadap gaya dan metodologi penulisan. Berikut adalah beberapa cara di mana media sosial boleh memberi kesan kepada perpaduan ummah. Yang pertama, pembentukan identiti dan kewarganegaraan. Media sosial membolehkan individu mengisytiharkan identiti dan kewarganegaraan mereka. Yang kedua, pemikiran dan pendapat awam. Media sosial memainkan peranan penting dalam membentuk minda dan pendapat umum. Yang ketiga, dialog antara agama. Media sosial boleh memudahkan dialog antara agama, membolehkan pertukaran idea dan pandangan. Dan yang keempat iaitu yang terakhir, pendapat pemimpin yang berpengaruh. Pemimpin pendapat di media sosial berpotensi untuk mengukuhkan atau melemahkan perpaduan ummah. Kesimpulannya, pengaruh media sosial terhadap perpaduan ummah bersifat kompleks dan tergantung pada bagaimana individu dan masyarakat menggunakan platform tersebut. Penting untuk memahami dan mengelola dampak positif dan negatifnya dengan bijak. Literasi media sosial, dialog terbuka dan kesedaran akan risiko potensi dapat membantu menjaga perpaduan ummah di era digital ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zain Osman akan membentangkan tentang budi cyber sebagai fenomena global.
Pengenalan artikel buli cyber semakin berkembang di kalangan remaja pengguna media sosial. Yang kedua, mengeksplorasi ketidaksantunan bahasa dan pelanggaran etika media sosial sebagai penyebab jenayah buli cyber. Yang ketiga, analisa kes-kes terdahulu dan kajian di Malaysia menyoroti fenomena ketidaksantunan bahasa di kalangan remaja. Sebelah itu, penggalan penulis Azianurahani Syahari, PhD, pensyarah kanan di Pusat Pendidikan Bahasa dan Linguistik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang kedua, Profesor Madya Dr. Rahim, pakar kriminologi di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM. Ulasan dan perbincangan. Yang pertama, remaja dan pembentukan identiti. Isinya, pengaruh internet dan media sosial terhadap remaja moden. Yang kedua, dunia menjadi sebahagian daripada lingkungan sosial individu. Yang terakhir, pengurusan bahasa dan konsep sopan santun, perbezaan dengan generasi sebelumnya. Yang kedua, teori ketidaksantunan dalam berbahasa, Culpeper 1996. Yang pertama, signifikansi internet dalam mengubah pandangan remaja terhadap lingkungan sosial. Yang kedua, penggunaan bahasa yang lebih terbuka dan langsung. Yang ketiga, kaitan dengan teori ketidaksantunan oleh Culpeper 1996. Yang terakhir, pandangan terhadap penulisan dan hasil kajian. Kepentingan dan relevansi terhadap ketidaksantunan bahasa remaja di media sosial. Yang kedua, temuan kajian Azianurahani Syahari 2017. Remaja tidak menganggap kata-kata kasar sebagai kesalahan. Dan terakhir, pengaruh media sosial pada ekspresi diri remaja. Seterusnya, dapatan kajian perbezaan sikap bahasa remaja di interaksi sehari-hari dan media sosial. Pemilihan kata-kata kasar sebagai ekspresi memberontak terhadap nilai tradisional. Data kuantitatif, perbezaan penggunaan kata-kata kasar antara remaja berbangsa Melayu, Cina dan India. Komentar terhadap gaya dan metodologi penulisan. Gaya penulisan jelas dan berdasarkan maklumat yang relevan. Metodologi kuat dengan penggunaan data kuantitatif dan kualitatif. Dan terakhir, penggalaran teori ketidaksantunan oleh Culpeper 1996 memberikan landasan konseptual. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan penulisan. Kekuatan berdasar kajian terdahulu, data kuantitatif dan kualitatif serta rujukan yang terperinci. Kekuatan kedua, pendekatan pada perubahan budaya, identiti dan pengaruh media sosial. Kelemahan, penjelasan teori ketidaksantunan perlu ditingkatkan. Rumusan dan refleksi. Rumusan, buli cyber sebagai isu global dengan kesan negatif terutama di kalangan remaja. Perubahan budaya, bahasa dan identiti remaja akibat pengaruh internet dan media sosial. Teori tidak kesantunan membantu memahami perilaku buli cyber. Refleksi. Fenomena buli cyber bukan hanya tempatan tetapi global. Pengaruh teknologi dan media sosial pada budaya dan bahasa remaja. Pemahaman perubahan budaya penting dalam menangani buli cyber. Analisa kritis. Penghayatan pelajar. Sistematik dan komprehensif, gambaran menyeluruh masalah buli cyber. Rujukan terhadap kajian terdahulu memberikan dasar kukuh. Penggunaan teori ketidaksantunan dan konsep jaringan sosial memberikan wawasan yang bermakna. Saranan aplikasi dalam masyarakat. Gaya penulisan tersusun dan gambaran jelas tentang buli cyber di kalangan remaja Malaysia. Pemilihan rujukan dan metodologi penelitian memberikan sumbangan berharga. Pentingnya pemahaman perubahan budaya dan bahasa dalam era digital. Terima kasih kepada Azianurahani Syahari dan Profesor Madya Dr. Rahim.